lam yarau annahu la yukallimuhum. Adakah mereka Bani Israel tidak melihat bahawasanya patung tersebut la yukallimuhum, tak boleh bercakap, wala yahdihim sabila, dan tak boleh memberi petunjuk kepada mereka. Ittakhazuhu, mereka tetap ambil patung itu, wa kanu zalimin, dan mereka orang-orang yang zalim. Dah tahu benda tak ada manfaat, benda ni berdosa, buat juga kan. Dah tahu benda tu berdosa, maksiat, buat juga. Ini perangai Bani Israel, waliyazubillah. Walamma suqita fi aydihim, dan tatkala mereka menyesal, wara'au annahum qad dallu, dan mereka telah melihat diri mereka dalam kesesatan, telah sesat dengan sebab menyembah patung berhala ini, qalu, berkatalah Bani Israel, la illam yarhamna rabbuna, kalaulah Tuhan kami tidak merahmati kami, wa yaghfir lana, dan tidak mengampunkan dosa kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya jadilah kami di kalangan orang-orang yang rugi. Okey, jadi diorang pun mula menyesal dengan sebab apa yang dilakukan oleh Musa As-Samiri. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Habis 40 hari, Nabi Musa pun menerima Taurat. Yang kita ceritakan, Taurat ini tuan-tuan ditulis di atas sekeping batu daripada permata syurga. Cantik sangat. Nabi Musa pun bawa turun, tengok-tengok apa yang berlaku. Ghadbana asifan, Nabi Musa terlalu marah dan terlalu berduka cita. Kenapa? Bila dia tengok Bani Israel ni sembah berhala, sembah patung lembu. Apa kata Nabi Musa? Bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, sejahat-jahat kaum yang aku tinggalkan. Aku pergi munajat kepada Allah, korang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Kan? Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang tuan-tuan, contoh dalam masyarakat, mak bapak pergi haji, pergi umrah, anak buat projek dekat rumah. Ada kan? Masa kat airport KLIA, abang Long jaga elok adik, okey mak kan. Kak Long jaga Kak Long, beres mak. Peluk-peluk kat airport, jangan lupa, jangan bawa orang masuk rumah kita. Yelah mak kan. Doakan, ya mak doakan kita juga mak, ya. Yelah mak kata. Pergilah haji. Mak dia pergi haji, dia pun buat kenduri dekat rumah tuan-tuan. Panggil tak mana balak, buaya keluar kedal kan, siap. Kenduri terus dalam rumah tu. Buat maksiat ketika mak bapak pergi melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah mak bapak tawaf, tengah-tengah iktikaf dekat Masjidil Haram, dapat SMS, haji, anak kena tangkap khalwat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Siapa sangka, na'udzubillah min zalik. Ini kalau ada berlaku macam tu keturunan Bani Israel lah namanya tu tuan-tuan. Ya. Mak bapak buat ibadat, anak buat maksiat. Nabi Musa kena macam itulah. Sedih dia. Dah pesan dah. Tapi Nabi Harun itu orangnya lembut, dia bukan garang orangnya. A'ajiltum amra rabbikum, kenapa kamu ni gopoh sangat tentang urusan Tuhan kamu? Betul lah aku janji 30 hari aku akan turun, tapi Allah Ta'ala menghendaki supaya aku bertahan sehingga 40 hari. Tak boleh sabar ke? Tak boleh tunggu ke? Gopoh sangat. Masa tengah marah tu tuan-tuan, wa alqal alwaha, dia pun ambil alwah yang ditulis tu kan, papan yang ditulis atau batu yang ditulis tu, yang ditulis dengan Taurat, dia ambil, dia baling. Dia baling nak marah tuan-tuan. Tapi ni Nabi Musa seorang aja, jangan kita buat pula. Balik-balik rumah, tengok rumah bersepah. Ni apa ni? Baling. Abang apa sini bang? Nabi Musa buat benda macam ni. Oh, kata-kata. Nabi Musa pun nak buat. Abang ikut sunnah Nabi Musa. Poral lah kau. Kau siapa kau? Nabi Musa tu buat pasal dah tak tahan. Nabi Musa tu buat munasabah saya pasal apa? Kenangkan perangai Bani Israel, rentas laut, selamat, nikmat. Aku pergi 30 hari tambah 40 hari buat perangai syirikan Allah. Mau tak mengamuknya orang tua tu? Ada kemunasabahannya kan? Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Nabi Musa pun cari orang yang pertama, dia cari siapa dia?
Nabi Harun, abang dia. Nabi Harun tua 3 tahun. Dia pegang kepala Nabi Harun, ada kata wa akhadha, dia ambil janggut, dia pegang janggut Nabi Harun, dia tarik, ya jurruhu, sentap, pegang Nabi Harun kan. Nabi Harun kata apa? Qala ibna umma, anak ma. Dikata ke Nabi Musa tu panggilan manja, anak ibu. Dan dalam ayat lagi, la ta'khudh, jangan tarik janggut aku kan, malulah aku. Ada riwayat dalam hadis cerita, ketika Nabi Musa pegang janggut Nabi Harun ni, dia pegang macam tu, janggut kan hitam, dia pegang tu tuan-tuan, janggut yang dia pegang ni dia lepas, ini hitam, yang dia pegang jadi putih tuan-tuan, hilang, pucat. Kau main-main, janggut kan warna hitam, dia pegang, yang ni hitam, dia lepas jadi putih. Jadi janggut Nabi Harun ni ada 2 color, putih, hitam. Itu nak cerita aura Nabi Musa. Kau nak heran apa? Dia pernah belasah malaikat maut sampai tercabut biji mata kan. Mana ada orang hatta Nabi Rasul pernah belasah malaikat maut kecuali Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala ibnal anak ibu, anak mak, innal qauma istad'afuni, kaum aku ni melemahkan aku. Makna kaum ni degil, tak dengar cakap. Aku kata jangan buat kan, tapi diorang buat juga. Nak sebut Nabi Musa ini orangnya, Nabi Harun ni orangnya lembut, ya. Itu karakter. Sebab tu tak sama tuan-tuan. Dalam sahabat Nabi pun macam tu juga kan. Omar kasar, Abu Bakar lembut. Kita pun sedia maklum dalam perang Uhud, Nabi SAW tanya pendapat para sahabat, apa yang kita nak buat kepada tawanan perang? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kita ambil duit tebusan daripada mereka, yang tak ada duit kita suruh mengajar budak-budak di Madinah. Okey. Ali, ana lebih kurang dengan Haji Bakar lah ya Rasulullah, sama jugalah. Ya, kita bebaskan dengan wang tebusan. Tak tahu pun kita minta dia bayar, dia ngajar tuition kat budak-budak Madinah. Haji Omar apa? Ana senang je ya Rasulullah. Cari mana pakcik Ana, pakcik dia kena tangkap kan. Biar Ana yang pancung kepala pakcik Ana. Ali, abang dia kena tangkap. Aqil, bukan Aqil Hai, Aqil nama abang dia. Biar dia pancung kepala abang dia. Abu Bakar, anak dia pun kena tangkap. Biar dia pancung kepala anak dia. Masing-masing pancung keluarga sendiri. Falamak kau, smack down punya. Tak bagi can ya, Nabi kata kan. Tapi Nabi lebih ambil pendapat yang lembut. Rupa-rupanya Allah bersetuju dengan pendapat Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan, ini standard. Kita tak boleh nak paksa orang supaya semua perangai sama belaka, tak boleh. Kita tak boleh paksa semua ustaz garang belaka, tak boleh. Dan kita tak boleh nak paksa semua ustaz lembut belaka pun tak boleh juga kan. Maka Nabi Harun kata, innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani, kaumku tak dengar cakap dan mereka hampir-hampir nak bunuh aku. Fala tushmit biyal a'da'a, jangan kau buat macam ni dekat aku. Mana jangan kau marah aku menyebabkan musuh suka dia tengok. Padan muka, Harun dah kena padan muka. Kita orang tak kena, Harun kena. Wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin, dan kau jangan masukkan aku di kalangan orang-orang yang zalim. Makna aku tak buat kerja ni, dia orang yang buat. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wasalam mula berlembut. Apa dia kata? Qala rabbi firli wa li akhi, ya Allah ampunkan dosaku, dosa marah. Ya, Nabi Musa ni memang orangnya baran, dan baran Nabi Musa itu bertempat. Sebab itu kalau kita tengok, ini yang orang biasa buat hujah kan, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam diminta oleh Allah Ta'ala berdialog, berdakwah kepada Fir'aun, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah kata dekat Nabi Musa dengan Nabi Harun kan, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan berdakwahlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut.
Nabi Musa tak boleh nak berlembut. Yang boleh berlembut Nabi Harun. Jadi Nabi Harun ni dia akan counter lah, orang kata, dia akan cover kemarahan Nabi Musa. Ada orang buat hujah, ustaz, tengok, hatta Fir'aun itu pun Allah suruh Nabi Musa dan Harun cakap lembut-lembut dekat dia. Itu Fir'aun. Ini apatah pula Barisan Nasional. Jangan nak marah-marah. Diorang tak sezalim Fir'aun, ustaz. Itulah kau tak belajar, bodoh. Geramlah aku. Lembut kan bodoh tu. Tengok apa ulama kata. Dalam Al-Quran, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kekuasaan di Madinah, ada kekuasaan, Allah kata apa? Waghluz alaihim, berkeras dengan mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu kenapa disuruh berlembut dengan Firaun? Cakap elok-elok dengan Firaun, kenapa? Sebab Nabi Musa tak ada kuasa, tuan-tuan. Dia hanya ada kuasa pendakwah sahaja. Dia tidak ada kuasa. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas mendapat kuasa di Madinatul Munawwarah, Allah kata kepada Nabi Muhammad berhadapan dengan orang kafir, waghluz alaihim, berkasar dengan mereka, jangan bagi can kepada mereka, jangan buat lembut-lembut dengan mereka. Ini nak sebut bila dah ada kuasa, kena guna kuasa. Setelah kita guna dialog tak mau makan juga, kena guna kuasa lah. Itu maksudnya. Ada orang tak faham-faham, dia kata apa? Maka kita tak boleh berkasar dengan pemerintah pada hari ini. Cakap lembut sokmo, kan? Benda tu apa? Hukumnya haram. Dan tak boleh kata haram, halam. Campur haram dengan halal, kan? Halam jadi separuh haram separuh halal. Ni macam binatang dua alam, kan? Payah, tuan-tuan. Jadi kita kena faham arahan Allah berlembut dengan Fir'aun itu sebab Nabi Musa tidak ada kuasa, ya. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah diberikan kuasa, tidak ada berlembut. Setelah kita berdialog tak boleh, maka Allah suruh lawan mereka, berjihad.